Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang dihormati pengerusi majlis, yang berusaha, yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan bin Muhammad Nur, penyelaras bagi Parlimen Besu dan juga merupakan pengasas bagi Tahfiz ataupun Ma'had Tahfiz An-Nur di Jetih dan juga di Stiu dua. Yang dihormati para guru, para ustaz, ustazah, para ibu bapa dan seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Pertama saya ucap terima kasih kepada Ustaz Dr. Ridwan yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini bagi menyambut ataupun berucap sempena dengan kedatangan bulan Rabiul Awal dan bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman, nabi junjungan kita dan juga nabi yang menyelamatkan ummah daripada jahiliyah kepada Islam. Dan sebenarnya disebut oleh pengerusi tadi, ini kali yang kedua hamba sapa sini. Yang pertama tahun lepas sempena dengan ihtifal Tahfiz An-Nur ini, dan kali ini dengan sempena dengan kedatangan bulan Rabiul Awal. Kita baru masuk saja bulan Rabiul Awal, lebih kurang seminggu. Dan bulan Rabiul Awal ni sebenarnya yang kita tahu bulan yang antara bulan yang istimewa dalam masyarakat Islam, kerana dalam bulan inilah kita mengadakan majlis yang kita namakan majlis sambutan Maulud. Maulud biasa orang kita orang kampung ni Kelantan Terengganu panggil Maulud. Cuma kadang-kadang tukar jadi Mulud. Sebab jam banyak doa. Jadi bulan Maulud ni jadi bulan Mulud. Salah seorang guru hamba mula sebut, dia kata kalau bulan Maulud dia kata aku ni turun Malaysia tu kan, dia kata balik dok pukul 12 malam. Lepas ada Malaysia tu pergi Sarawak, naik rumah tu sampai pukul 12. Turun masjid Malaysia tu dia kata kain kilah duk pinggir. Bila balik di rumah duk atas dada tu. Kilah atas dada. Dah makan tak berhenti. Akhirnya jadi bulan Mulud. Jadi bulan Mulud. Dan macam-macam cara kita orang Islam ni mengingati peristiwa yang besar. Walaupun pada zaman Nabi tidak ada sebarang sambutan. Zaman Nabi ni hijrah pun tak ada sambutan, Isra' Mi'raj tak ada sambutan, Maulud jauh sekali. Tetapi umat yang kemudian sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda kasih sayang kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadakan sambutan Maulud ini. Dan ulama-ulama dulu menyusun kalau kita panggil gak syair-syair, pujian-pujian tentang Nabi ni yang disebut sebagai qasidah. Yang antara yang masyhur di kalangan kita ialah yang kita panggil berzanji. Berzanji ini sebenarnya qasidah, susunan syair yang disusun oleh salah seorang ulama yang dikenali sebagai Al-Barzanji. Al-Barzanji itu gelar dia, tapi lekat pada kita lah ni baca berzanji. Baca berzanji. Berzanji ini nama, tapi sebenarnya dia lebih bersifat qasidah. Qasidah iaitulah kalau kita kat syair lah, syair ko apa ni sajak ko untuk menceritakan tentang hak Nabi. Bermula daripada sebelum dia dilahirkan ke dunia sampailah akhir sekali. Dan sejarah kehidupan Nabi ini sejarah yang amat istimewa. Tuhan susung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni daripada kecil lagi dia tidak pernah hidup seni. Dia tidak pernah hidup seni. Waktu dia dalam kandungan ibu dia ni, ayah dia meninggal. Ayah dia Abdullah ni meninggal. Dan bila dia dilahirkan, duduk sementara ya dengan mak. Dia besar di pada pasir. Sebab ajar amalan orang Arab ni bila anak dia lahir di kota Mekah ni, dia akan letak di pada pasir.
Dipera oleh orang-orang Arab yang kita panggil Badui. Tujuannya yang dia nak anak dia ni membesar dalam suasana yang bersih. Suasana yang bersifat semula jadi. Kerana di padang pasir ni tak ada bangunan, tak ada TV, tak ada WhatsApp, tak ada. Kalau kita learn ni enggak gadget-gadget ni gapo tak ada. Jadi budak ni besar dalam suasana kampung. Suasana yang murni. Besar dia beronggar kat tengah padang pasir, dia hidup dengan masyarakat, dengan apa ni, dengan kambing, dengan unta. Lepas tu antaranya lah bahasa. Bila duduk di padang pasir di kampung ni, bahasa dia tu bahasa Arab yang asli. Bahasa Arab yang tidak capu. Kita hari ni kan kalau duduk kita ni orang Besuk, orang Kelantan ni capu kecek. Sekali bunyi Terengganu, sekali bunyi Besuk, sekali bunyi Kelantan. Pasal duduk dekat-dekat capu kecek tu tak tahu mana so. Tak tahu mana so. Jadi dia duduk di padang pasir ni, dia besar dalam suasana bahasa Arab. Bahasa Arab yang asli, yang tuling. Sebab tu Imam Syafi'i kita pun, kalau kita baca dalam sejarah Imam Syafi'i ni, apabila dilahirkan, walaupun dia lahir di Gaza dekat Palestin, tapi mak dia ni buat balik ke Mekah. Sebab Syafi'i ni keturunannya dia asal daripada Mekah. Buat balik atas dia duduk di padang pasir, besar di padang pasir. Sebab tu Imam Syafi'i ni selain daripada dia ingat Quran, bahasa Arabnya hebat. Bahasa Arabnya bahasa Arab yang tulen, bahasa Arab yang asli. Jadi ini perangai orang Arab. Jadi Nabi kita ni pun besar beberapa tahun di tengah-tengah padang pasir. Bila dia dah cerdik apa semua, balik duduk dengan mak, duduk tak ada lama mana, mak pula mati. Mak mati, pergi melawat kubur ayah di Madinah, balik tengah jalan jatuh sakit, mak dia meninggal dunia. Dengan dia. Lepas tu dipera oleh Tuk, namanya Abdul Muttalib. Ni cerita kita tahu belakang, amulai bela-bela nak kita ingat. Nak oyak cerita dia ni tidak seni itu. Pera oleh Tuk. Tuk ni memang sayang lah ke dia. Tapi Tuk pun sesak. Piti tak ada. Harta tak ada. Walaupun orang Soho, Tuk dia Abdul Muttalib ni orang masyhur, dihormati dalam masyarakat Arab. Orang-orang malu. Tapi harta tak ada. Duduk dengan Tuk tak ada lama, Tuk saya bukan main, meninggal dunia. Tuk pula meninggal dunia. Pok saudara pera Abu Talib. Pok saudara ni saya ke dia. Tapi pok saudara sesak juga. Anak belah-belah. Anak dia ramah. Jadi Nabi ni duduk dengan pok saudara, kadang-kadang makan pun tak ada. Sebab anak sepupu ni ramah. Nabi bahasa jenis orang baik, dia tak berebut. Gak budak-budak kalau dia tok makan ni, kalau boleh dengan pinggir-pinggir dia makan. Budak-budak lah ke mana tak? Pesi budak-budak. Jadi berebut, Rasulullah SAW ni banyak kali tak ada makan. Lapar senyap gitu. Cuba nasib baik sepupu dia baik tu Ja'far bin Abi Talib ni. Ja'far ni biasa tolong dia. Ja'far ni tolong ambil makan ni, dia tahu dah Muhammad ni tak berebut. Jadi dia ambil lebih, dia bagi ke Nabi. Bolehlah makan. Sebab tu Nabi dengan Ja'far bin Abi Talib ni rapat. Hubungannya rapat kerana dia besar sekali dan mesra dua ni. Jadi inilah sejarah Nabi. Duduk dalam keadaan susah seumur, dan bila kakinya pok saudara ni pula meninggal dunia. Berjual Islam seorang-seorang, kahwin dengan Khadijah. Habis harta benda kerana dakwah, dan akhirnya Khadijah pun mati juga. Tak ada mana-mana mati. Jadi semua ni kalau kita baca sejarah perjalanan hidup Nabi, yang Tuhan sengaja atur supaya susah. Para pengkaji bila dia bincang benda ni, dia kata apa Tuhan buat lagu tu. Bapa Tuhan buat, ayah dia mati awal, mak dia mati awal, tuk mati awal, pok saudara mati awal. Nombor satu sekali Tuhan nak ajar Nabi ni susah. Kerana dia nak jadi pemimpin besar. Bukan pemimpin orang Arab saja, tetapi pemimpin Islam dan pemimpin dunia. Jadi maka dia dibesarkan dalam keadaan susah. Dia tidak seni, tidak mahu. Supaya apa? Supaya nombor satu, jiwa dia kuat. Neleh orang kata. Sebab orang yang biasa susah ni dia jadi neleh. Dia jadi kerah hati, tabah menghadapi ujian hidup, dia tidak mudah putus asa. Itu tujuan sebenar. Jadi dia biasa susah dah. Jadi bos susah bawa Islam ni tak jadi masalah ke apa satu bagi dia. Tapi kalau orang ni biasa kaya, biasa seni, dia nak bawa Islam ni payah. Sebab Islam ni nak bawa Islam ni barang susah, barang payah. Itu nombor satu kata ulama. Yang kedua ialah Tuhan nak suruh Nabi ni faham perasaan orang susah. Biar Nabi reti
Kalau guna bahasa Dr. Ridwan, memahami denyut nadi. Dr. Ridwan ni kalau baca tulisan dia hamba tu tak faham. Orang lain pun tak tahulah. Pening hamba kadang-kadang kalau baca tulisan dia. Sebab tu baik tak usah baca. Baik dengar dia ceramah pada dia baca tulisan dia. Nak ayat hebatnya ni Dr. Ridwan. Jadi Tuhan sengaja buat lagu ni kata ulama supaya Nabi ni boleh rasa lagu mana perasaan anak yatim, lagu mana perasaan orang miskin, lagu mana perasaan orang susah, supaya bila dia esok jadi pemimpin, dia jadi orang nombor satu negara, dia tidak lupa kepada orang susah, tidak lupa kepada orang miskin. Sebab dia tahu ni susahnya orang. Lagu ni hidup orang tak ada mak, orang tak ada ayah. Lagu ni orang tak ada pok, tak ada tok, tak ada pok saudara, tak ada tempat kasih sayang, tak ada harta. Maka dengan sendiri jiwa dia ni akan jadi lembut dan kasih kepada orang bawah. Tu antara kata ulama. Dan yang ketiga, bapa Tuhan buat lagu ni kepada Nabi ni sebab Tuhan sendiri nak ajar Nabi. Tuhan tak seru Nabi ni turut mak dia, tak si turut ayah dia, tak si turut pak dara, tak si turut tuk. Sebab kita ni kan budak ni kan, kita besar ni kita biasa turut pesing orang yang dekat dengan kita. Tidak gitu Kalau ayah pergi kita turut ayah. Hamba ni daripada budak ni. Kalau sisir rambut tiru bojeng ayah. Sisir rambut tu bojeng ayah. Sebab ayah dia sisir lagu tu. Cuma bila kita besar barulah kita tukar pesing. Masa tu kan ikut ayah betul-betul belah rambut lagu mana ke apa. Sebab kita duk biasa tengok ayah kita duk di cermin tu. Maka pula tu juga. Jadi pengaruh tu dia mari. Kalau orang besar ngemuk, dia turut muk. Dia turut muk. Sebab tu keluarga ni kalau tak ada anak, kalau ada anak lelaki ada seorang. Lepas tu anak puan belakang. Hak lelaki nak jadi puan, beri masuk, beri main selambut. Beri main cokok pasal dia besar dengan lagu tu nak kata buat tu. Tu nak contoh. Ambo sendiri muka ambo ni 12 beradik. 3 orang lelaki. Ambo sulung lelaki. Hak lain puan belakang, ujung tu pula baru mari lelaki. Sebab tu ambo saing hak puan. Ambo pandai main selambut. Cokok pandai main, masuk reti. Main anak-anak boleh, main anak care ke apa. Pasal adik-beradik kita puas belaka. Jadi kita bersaing lagu tu. Tu nak royak. Jadi Tuhan ni dia tak si. Nabi ni mak dia betuk dia. Tak si ayah dia betuk dia. Tak si tok dia betuk. Tak si pak dara betuk. Maka sebab tu mati awal belaka. Tuhan sendiri didik Nabi ni daripada budak sampai tua, Tuhan didik supaya dia ni boleh jadi Nabi hak betul-betul, ya Nabi yang hebat. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ni dididik, ditakdib. Addabani didiklah, bahasa mudah kita terjemah. Addabani rabbi, Tuhan aku mendidik aku. Fa ahsana ta'dibi, dan dialah yang memperelokkan didikkan itu kepada aku. Mana Nabi ni Tuhan didik dia daripada budak lagi. Bukan cikgu, bukan siapa-siapa, Tuhan sendiri. Tuhan atur molek siapalah dia ni mencapai usia 40 tahun dan dilantik menjadi nabi dan rasul. Ini nak ayat beza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni daripada orang lain. Sebab itulah kalau kita kait dengan hidup kita hari ni, kita tak rasa pelik lah kalau hidup kita susah. Kalau kita ni tambah anak-anak kita, kalau zaman budak ni susah. Jauh dengan mak ayah, mai hidup ngaji dalam hotel cerai ni. Kedai pun tak ada, gapoh tak ada ni. Bagi bukan bagi sendiri tu. TV tak ada, gapo tak ada. Duk tengok ustaz Ridwan, duk tengok ustaz ayah. Tak ada orang lain. Tapi sebenarnya didikan ni mahal harga dia esok. Nilai dia esok ni. Hari ni boleh jadi kita rasa Allah, apa mak ayah aku atas aku duduk dalam rok. Atas aku duduk dalam hotel, makan pun susah, tapi esok 10 tahun lagi, 20 tahun sepuluh hamba. Bila hamba ngaji dah ayah hamba ni antara kerah didik anak. Strik. Pergi sekolah beri 5 sen ya. Masa tu orang beri 10 sen seorang pergi sekolah. Dia beri 5 sen. Nak oyak. Allah mengepek juga kita tak mudah pada ayah ni. Nak marah kalau dia beri piti kak. Dah 5 sen masa tu nak beli gapo, boleh sokara. Dia biasa tu 5 sen ni boleh sokara. Kalau nasi RM1, air 5 sen. Jadi kena ada 10 sen. Dia beri 5 sen. Tak kita kalau makan nasi tak minum air. Kalau beli air tak boleh makan nasi. Tu nak ayat. Tapi lah ni baru kita faham bila kita jadi orang tua, rupanya dia nak latih kita ni susah. Nak suruh kita mikir jangan kita ni mewah.
Nak suruh kita tahu rasa lagu mana hidup ni bila susah. Dengan sendiri kita jadi cerdik, kita memikir. Jadi ini didik care ni penting. Sebab itulah kita hari ni kalau Tuhan uji kita dengan kesusahan dalam hidup. Sebab kita hidup kampung pun bukan setakat budak-budak. Kita kampung kadang-kadang susah. Gitu lagi ni lah ni kau susah mari PKP ni. Hak tak pakai topeng, nak pakai topeng. Hak tu pergi supermarket tukar bini orang apa erik. Baju serupa jubah pakai sama-sama hitam, muka tutup. Tu lelaki pasal bolah mai ke belakang pakai erik lalu. Tak tegur, tak bisalah. Erik lain naik motor ke lain. Ada nak ayat masa elok zaman learning tu. Mujuk tina tak pangah tidak makan napa. Kalau tina pangah tak makan napa, erik langit tak ada pasal ni. Nak ayat susahnya hidup. Kita lah ni banyak susah. Nak begitu, nak begini. Tapi sebenarnya inilah ujian. Lebih lagi kalau kita berjual, nak bawa Islam, nak tegakkan Islam dalam masyarakat, nak ajak orang kepada agama, bukan barang mudah. Kalau kita duduk dalam parti, kalau kita kecek parti sikit, kita orang pah kan. Kita orang pah ni kat Allah, Tuhan lah tahu. Susahnya hidup. Jak pada mula sampai hari ni. Tapi itulah perjuangannya. Nabi susah lebih pada tu lagi. Bukan kita susah, Nabi lebih pada tu lagi. Orang kata gapo tak kata ke Nabi. Kita ni orang nganyi kita lebah we demo, juruh we demo. Tu ya orang katanya. Nabi dulu kata gila. Nabi dulu orang kata ahli sihir. Orang kata tukar tenung. Kita tak ada lagi orang kata gila we ni dok. Cuma kata orang awak nganyi lebah we demo. Orang asal orang bagi semaya. Asal orang bagi semaya tu ya beli-beli. Dia kata, tapi Nabi dulu kata gila. Muhammad gila weh. Turut apa orang gila. Muhammad ni ahli sihir, turut apa ahli sihir. Muhammad ni tukar tenung, turut apa tukar tenung. Benda ni benda berat. Cuba orang kata kita gila. Tidak bertumbuk So nak bertumbuk gila guano janggut molek baju duk dalam seluar, gila apanya. Kecuali kalau pakai lipat kahwin, orang sebelah biru sebelah. Tu kalau nak gila pun. Kalau lipat biru dengan hijau boleh kira jamelah ni biru dengan orang tu masalah. Jadi ini contoh paling mudah. Maka Tuhan buat Nabi ni, sebab itulah Tuhan kata dalam Quran, Tuhan buat Nabi, apa Tuhan kata Nabi ni? Kalau ni ayat kita dengar semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuhmu ni Muhammad kecuali bawa rahmat. Mu ni aku hantar kamu ke dunia bukan nak manusia jadi geger. Bukan nak seorang baloh. Bukan nak seorang jadi susah, bukan nak suhuru hara. Bukan nak bawa pecah belah. Tapi sebenarnya mu ni aku hantar kata Tuhan menjadi rahmat. Rahmat tu duduk mana? Dengan agama hak Nabi bawa. Sebab tu Islam ni adalah agama rahmat. Agama rahmat. Kita terjemah tak boleh. Dalam Melayu pun kata rahmat juga. Rahmat weh Tuhan weh ujian hari ni. Rahmat weh buat sambut maulud boleh makan gula. Rahmat. Nak terjemah tak boleh dah tu. Jadi Islam ni rahmat. Rahmat, tak ada perkataan dalam bahasa Melayu ni. Rahmat ni Islam ni rahmat. Sebab tu kalau kita terima Islam, kita amal Islam supaya Nabi nak, supaya Quran ajar, insya-Allah rahmat berlaku dalam kehidupan kita. Kita seorang-seorang, kita dalam rumah tangga, kita dalam masyarakat, kita dalam negara, semuanya baru jadi rahmat kalau kita ikut Islam. Tu syarat dia kena ikut Islam lah. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis yang masyhur ni pun hadis kalau orang duk sebut sama tiap-tiap kali maklum, iaitu Nabi kata aku tinggal kamu taraktu fikum amrain. Aku tinggal kamu ni manusia terutamanya orang Islam dua kali. Gapo dia? Nabi kata kalau mu pegang dua perkara ni pas bila pun mu tak sesat. Kamu tidak akan sesat sampai bila lan tadillu. Nabi guna dalam ayat tu lan tadillu. Lan ni kalau kita ngaji Arab kan an-nafyu lil abad, menafikan sampai bila. Jadi bila kata lan tadillu pah bila pun, kalau kita terjemah bahasa kampung, pah bila pun mu tak sesat. Kalau mu pergi dua perkara ni pah bila-bila marilah PKP kau, mari Covid kau, mari gapo kau, mu tak sesat. Mu nampak jalan, mu boleh pergi dengan molek. Kalau mu pergi dua perkara. Gapo dia dua perkara ni? Nabi kata kitab Allah. Nombor satu sekali kitab Allah, iaitu Quran.
Aku tinggal kamu ni nombor 1 Quran. Quran ni ada berapa? 30 juzuk. 114 surah. 6,960 ayat. Tu Quran tu hak Tuhan tinggal. Nabi tinggal kepada kita. So, yang kedua Nabi kata, wa sunnati sunnah aku. Sunnah aku ni kita kata orang Melayu kata hadis. Tapi bila kita mengaji sunnah lebih luas pada hadis. Hadis ni sebenarnya kecek pe. Kecek pe Nabi. Hak Nabi kecek itu hadis. Tapi hak Nabi buat hak tu tidak hadis kalau kita mengaji. Cuma kita orang Melayu ambil mudah hadis belaka. Tapi dalam ilmunya dia panggil sunnah. Sunnah ni cara hidup aku. Lagu mana aku hidup, lagu mana aku kecek, lagu mana aku makan, lagu mana aku bergaul, lagu mana aku buat kerja, lagu mana aku gitu, aku gini, semua ni itulah sunnah aku. Jadi kalau kita pergi dua perkara ni, kita tak sesak apa bila-bila. Bapa Nabi kata guna istilah sesak. Sebab dunia ni ibarat kita pergi satu tempat, ya kita tak raja pergi. Kita tak raja pergi tempat tu. Kita duduk sini, apa sih nama? Nama kapus sebenar. Duduk Alur Belangu. Duduk dalam Belangu. Berat pokok lemon duduk dalam Belangu. Baik sikit pada orang Perak. Orang Perak duduk di Parit. Berat lagi dalam Parit. Ni Alur Belangu duduk dalam Belangu boleh kira lah. Kita duduk sini tak raja topik mana-mana. Jetih pun tak pergi. Tiba-tiba orang ambil kita, kita letak Kuala Lumpur. Tinggal situ mak guana aku. Mak guana. Tidak nanai. Kita tak aja pergi mana-mana. Besar dalam kampung. 30 tahun duduk dalam kampung. Kena pokok motel, pokok duku, pokok ria tu. Tak tahu. Tiba-tiba orang ambil kita pergi Kuala Lumpur. Kita tinggal Kuala Lumpur. Lagu mana nak buat? Tak boleh lihat nana lah. Nak pergi mana? Muka tak tahu ke satu. Nak berok pun tak boleh. Tak sebab berok-berok ni. Duduk Alur Belangu mungkin parok-parok buah pokok getah. Macam kita kampung zaman dulu masuk dalam berok. Zaman dulu. Duk Kuala Lumpur ni. Tu nak ayat. Itulah ibarat kita mari atas dunia ni, lahir daripada perut mak kita ni. Dalam keadaan kita tak tahu gapo satu. Sebab tu pun beranak lanjut program belaka. Muka tak tahu gapo. Tak ada nak pakai luar ke? Pada orang beranak pakai luar. Tubik-tubik pakai jubuh, siap. Pakai luar tak ada. Semua tubik lanjut belaka. Pasal nak ayat tak tahu gapo kita ni. Sebab tu ulama kata bila poh beranak, wah teriak. Bapa teriak? Nak ayat terkejut, takutnya manusia ni. Duk dalam perut mak ni semua jaga belaka. Perut mak duk jaga. Gelak cerah pun dalam perut mak, makan minum masuk daripada saluran pusat tu, sesar semua masalah. Sebab tu relax dalam perut. Tapi bila poh tubik putus hubungan dengan rahim mak ni, budak ni terkejut. Sebab tu kata ahli falsafah, sebab itulah setiap budak ni bila beranak teriak belaka. Teriak tu capur malunya dengan lanjai dia nya, takutnya pasal putus segala hubungan ni, makan minum tak tahu mana gapo semua, pamari ke dunia tepat tak tahu gapo. Maka sebab tu setiap bayi lahir dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis secara falsafahnya orang kata lagu tu. Jadi kita mari satu tempat kita tak tahu gapo satu. Tak tahu. Jadi kalau kita lock kita seorang, sesak kita dalam hidup. Cuba apa mari sini lah. Kalau tak ada waste tu, tak ada apa ni Google Map, tak jumpa tempat ni. Tak seroyak lah Belangor Kuali ko Kawah ko tak jumpa cari. Tapi kerana ada Google Map, ada waste, kita jumpa cari tempat. Tu bandingnya. Jadi dunia ni tempat yang kita tak tahu, kalau lock kita sesak kita. Maka sebab itulah Tuhan hantar Nabi, Tuhan hantar Rasul. Tujuannya nak tunjuk jalan kepada kita. Mu nak gini ni jalan dia. Mu nak cari jamban ni. Mu nak cari masjid ni. Mu nak cari apa di kedai ni. Mu nak tempat tidur ni. Itulah kerja Nabi dengan Rasul. Jadi Rasulullah SAW ni, kerana dia ni manusia, dia ni tidak duduk sampai bila-bila dengan kita, sampai masa balik temu dengan Tuhan. Tuhan takdir Nabi kita ni umur 63 tahun. Lepas tu wafatlah Nabi. Maka Nabi kerana dia tahu dia ni hidup tak lama, 63 tahun ya. Maka dia pesan kita. Gapo dia pesan? Aku tinggal kamu 2 kali sebab aku tak duduk lama. Sampai masa aku balik, Tuhan tarik aku nyawa aku, mati aku. Jadi tapi aku ingat kamu jaga 2 kali. Kitab Allah, wa sunnati sunnah aku.
Kalau mu pegang dua perkara ni, insya-Allah selamat. Mu tak sesat, mu tak gapo. Ni pedoman hak Nabi tinggal. Sebab tu bagi kita sambut maulud, bagi hamba bukan cerita tu penting. Kita dulu baca berzanji kan. Atirillahu maqabrahul karim gapo semua tu kak. Lengguk gini belagu macam-macam. Batu pakat makan ramai-ramai. Lagu tu. Hak tu bukan tak penting, kita kena tahu cerita. Tapi hak lebih penting lagi pengajaran. Apa tujuan kita ingat Nabi? Apa tujuan kita baca kisah Nabi? Apa tujuan kita ulas sejarah Nabi? Kalau pun nak ulas saja-saja pun tengok cerita Piramli, tak ada beza. Kau orang ulas cerita Piramli, kawan tu mati lama mana dah. Tapi duk tengok cerita Piramli siapa hauh keset. Tidak gitu ya. Siapa hauh keset tujuan nak suka ya, tidak gitu, nak suka ya. Pakai ya nakal lah Piramli ni. Hebatlah otak dia. Takat tu ya. Kita dengan Nabi bukan setakat tu. Kita dengan Nabi kena pergi lebih lagi. Sebab tu hayatan Nabi ni apa? Rahmatan lil alamin. Tuntut jadi rahmat. Lagu mana nak buat supaya hak Nabi bawa tu jadi rahmat? Lagu mana ajaran hak Nabi tinggal ni kita nak laksana supaya bawa rahmat kepada kita? Dan sebab tu Tuhan tindai pula dengan ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kamu orang beriman ni, pada diri Rasulullah SAW itu kepada uswatun hasanatun, satu contoh yang istimewa, contoh yang comel, contoh yang lekat. Tuhan ayat dah. Jadi Nabi ni Tuhan hantar bukan nak bawa agama saja, tapi dia tu jadi contoh. Nabi ni bukan bahasa jenis orang jual obat. Orang jual obat ni dia royak sedap, tapi dia sendiri dia jual tuan-tuan obat ni, marilah penyakit kulit lagu mana, makan sebutir ya. Siah lalu. Kalau habis botol, cuci molek tubuh kita. Dia garu belai-belai. Jual obat ni. Belai-belai royak, belai-belai garu. Jual obat kurang, dia garu tak berhenti. Siapa dia nak percaya ke dia? Tu contoh paling bodoh. Dia jual obat kurang. Dia sendiri mentang-mentang garu pas dari seluar rangi ni masuk. Tak siapa dia nak percaya lagu tu. Nabi ni bukan bahasa jenis lagu tu. Nabi ni hak dia royak, hak tu lah hak dia buat. Sebab itulah Sayyidina Ali sebut, Quran ni ada dua kata Sayyidina Ali. Ni silap-silap ibu boleh marah majlis agama. Tapi Sayyidina Ali pernah sebut dalam satu tulisan, dia kata Quran ni sebenarnya ada dua. Quran hak bertulis. Hak kita duk baca tu sah, Quran hak jalan. Tu Sayyidina Ali pernah sebut. Hak tulis tu hak tu lah 1960 ayat. Tapi ada soal lagi Quran hak duk jalan, hak hidup, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni dia menterjemahkan semua ajaran yang ada dalam Quran. Hak mana hak Tuhan royak dalam Quran, hak dia ajar kita, dia buat berlaku. Tak ada soal pun dia tinggal. Sebab tu bila orang pergi jumpa Aisyah, orang tanya lagu mana kat perangai Nabi ni? Tanya Aisyah, lagu mana Nabi ni, pesek Nabi, perangai dia, menggawa sahabat ni bukan duduk 24 jam dengan Nabi. Tika Nabi tubik di masjid, tika Nabi ngajar pergi kedai, orang tengok. Lepas tu duduk rumah. Duduk rumah. Jadi sahabat ni penuh kita tanya Aisyah nak tahu. Lagu mana kat Nabi ni, lagu mana pesek? Lagu mana perangai? Lagu mana kehidupan dia? Aisyah jawab mudah ya. Dari hadis yang terkenal, kana khuluquhu al-Quran. Adalah peribadi Nabi, sifat Nabi, kehidupan Nabi, Quran. Jadi kalau nak kenal Nabi ni lagu mana, Quran tu lah. Quran tu, hak dalam Quran tu lah Nabi. Tu nak ayat tu. Jadi sebab itulah kita kapuh tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nabi ni jadi contoh jelma. Orang putih kata kalau baca dalam buku Inggeris dia panggil manifestation. Jelma kepada Quran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nak faham Quran kena tengok Nabi. Nak kenal ajaran Islam tengok peribadi Nabi. Sebab tu Quran dengan hadis ni dia duk gitu kapit. Dia tak boleh pisah. Sebab tu hamba selalu buat contoh, Quran dengan hadis ni upama lampu pecik dengan bateri. Jarang dah pakai lampu pecik lah dok. Orang duduk dia alu Belangor pun tak pakai dah lampu pecik. Lampu pecik ni, lampu pecik dah biasa, kita biasa dengar. Quran dengan hadis ni ibarat lampu pecik. Lampu pecik dengan bateri.
Nak suruh ada bedoh lampu pecek ni, kena bubuh bateri dalam 10. Kalau kita ada lampu pecek, ada bateri duduk luar, tak cakap 10 tak nyala. Tidak gitu bateri baru beli tapi duduk luar, tak bubuh, kita pecek nyala, tak nyala. Kena bubuh bateri, bubuh pula jangan balik. Ada orang beli bateri betul dah, dia pasal balik, kat cakap pecek tak nyala. Jadi Quran dengan hadis pula gitulah. Quran dengan hadis ni kena duduk sekali. Kalau tidak duduk sekali, tak pakai hijau. Tak pakai hijau kita ni. Maka sebab tu kena pegang Quran, kena pegang hadis. Sebab ada dalam dunia ni orang kata padan dengan Quran. Kita ni buat gapo lagi hadis. Quran tu ada belaka kan. Mujur mati tu. Palo halia dia mati tu. Masa mati tu kalau nak tanam mana. Orang geger nak tanam mana. Moga dia tolak hadis. Gak kalau tolak hadis ni tak ada dalam kita. Tolak syahadah lah. Sebab syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh la ilaha illallah saja. Sebab tu kita panggil dua kalimah syahadah. Dia tak panggil kalimah, dua kalimah syahadah. Asy-syahadatani. Sebab syahadah ni tak cukup dengan la ilaha illallah. Kena mari Muhammadur Rasulullah. Tu asas dia duduk situ. Jadi Nabi ni tu awak mari Nabi contoh. Sebab tu kalau kita nak faham Islam ni lagu mana, tengok Nabi. Dan sebab tu dalam ayat lain tu yang kata kul, katakanlah Muhammad kepada ni orang ramai, terutama orang Islam, in kuntum tuhibbunallah. Kalau jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, mu ni sungguh-sungguh kasih ke Tuhan, mu kena kena fattabi'uni, mu kena ikut aku. Tuhan suruh Nabi royak ke orang, royak ke orang ramai-ramai ni. Kalau mu ni betul-betul kasih kepada Tuhan, nak bukti mu ni kasih tak kasih ke Tuhan, mu kena turut aku. Kalau mu kata mu kasih ke Tuhan, mu tak turut Nabi, tak betul. Kena fattabi'uni, turut aku dulu, turut Nabi. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Nak ayat pentingnya kedudukan Nabi dalam hidup kita ni, penting Nabi. Sebab tu kita nak buat gapo-gapo, kena tengok gapo Nabi buat. Jangan kita pergi kadah. Bagi Nabi royak lagu lain, Quran kata lagu lain, kita buat kadah. Kita kadah semacam. Contoh paling mudah tapi orang tak buat lah. Kalau buatnya kata kat orang balik. Nabi semaya subuh 2 rakaat. Dia pergi berhepat. Kerana sungguh yang nak amal agama berhepat. Tak kena lagu tu. Nabi nikah 9, dia berhe 12 bini. Kadah habis Nabi tak boleh lagu tu. Jadi sebab tu hewak mari Nabi ni, pertama rahmatan lil alamin, yang kedua ialah uswatun hasanatun. Pada diri Nabi ni contoh yang paling besar. Sebab tu lama buat contoh. Nabi kita ni comel tak comel ni umpama berlian. Dia pernah tengok berlian kan? Kalau walaupun tak ada ambo, tak ada berlian, tapi pernah tengok kedai dalam TV. Gapo dia istimewa berlian? Berlian ni kita tok pegang tangan ataupun kita letak atas meja, kita tengok kok mana pun sinar. Tidak gitu Belian ni sifat dia, kita tengok kau ni pun mengelik, tengok kau ni pun mengelik, tengok kau ni, tu belian. Tidak kata tengok ke atas molek, ke bawah gelap. Kayak ada setengah mata tu, datah ni comel airnya, zamruk tu, tubik comel air, tengok ke bawah, jatuh ke gol lalu. Tak ada gapo di bawah. Tapi belian ni tengok atas bawah kiri kanan macam sinar. Itulah umpama Nabi kita. Kita tengok ke mana Nabi ni, kita boleh ambil berlaku. Sebab tu pada diri Nabi ni, kalau kita nak jadi suami yang baik, kena belajar dengan Nabi. Maji lagu mana Nabi ni kahwin siapa 9, tak berambak dalam kedai kopi. Setengah orang kita ni 2 orang bini berambak dalam kedai kopi, bini bawa pisah nak kerak. Tu noya. Dia ni 9, tak berambak, tak gegek. Kalau kita nak jadi pok yang baik, kena belajar dengan Nabi. Lagu mana Nabi ni boleh didik anak dia. Nabi pada anak cuma anak lelaki mati awak, anak puai dia kan. Anak puai dia Fatimah lah, Zainab lah, Ummi Kulsum lah, apa semua. Lagu mana Nabi boleh didik anak dia. Fatimah ni hebat, manusia hebat.
Contohnya. Lepas tu Nabi ni ada cucu. Nak jadi tok hebat lah belajar dengan Nabi. Nabi ada cucu Hasan dengan Husain. Hasan dengan Husain. Tu sebagai contoh. Nak gapo lagi? Nak jadi cikgu, ustaz yang baik. Belajar dengan Nabi. Sebab Nabi ni guru orang. Anak murid dia ribu-ribu. Bukan seorang dua orang. Anak murid ribu-ribu. Dan anak murid Nabi ni yang kita panggil sahabat ni hebat-hebat. Manusia hebat-hebat berlaku. Nak gapo lagi? Nak belajar jadi saing. Belajar dengan Nabi. Nak jadi jiran, belajar dengan Nabi. Kalau kita main politik, nak jadi pemimpin yang utama, yang orang gerung, orang hormat, belajar dengan Nabi. Semua ni kita boleh belajar berlaku dengan Nabi. Nak jadi parlimen perang, Nabi parlimen perang. Dia bukan kecek saja, dia sendiri pergi perang. Dia duduk depan. Macam law ni kan, parlimen tak boleh bilik. Minta maaf lah askar dah. Tapi hak sebut parlimen tak boleh bilik belakang. Duk jaga meja aja. Kau perang tu hak perebek. Parlimen sendiri tak turun. Bukan kita nak suruh dia pergi perang, tapi beza zaman Nabi sendiri duduk depan. Siapa Nabi ni penuh jatuh dalam perang Uhud, patah gigi, luka, apa sakut besi di pipi. Penuh berlaku Nabi alami berlaku benda tu. Jadi kalau kita nak ambil contoh gapo tuan-tuan, tengok dengan Nabi, pada dengan Nabi seorang. Sebab tu orang Islam ni sepatutnya tidak kehilangan arah dalam hidup. Kita orang beriman ni tidak perlu mencari-cari idola. Ni enggak kita nana cari idola tu akhir puja Superman. Tidur dengan baju Superman lagi. Ceramah bukan main sedap, tidur dengan baju Superman. Pasal kita ilah fokus. Idola kita tak ada. Jadi kita orang beriman ni kita tak sepatut nana sebab kita ada idola. Kita ada apa ni? Model yang terbaik, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan kata uswatun hasanatun. Tapi Tuhan kait ke ayat tu. Nabi ni jadi uswatun hasanatun ni lagu mana? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Bukan sebagai orang ambil contoh Nabi ni. Orang yang ambil Nabi ni sebagai uswatun hasanah, orang jenis lagu mana? Iaitulah liman kana yarjullah, orang yang mengharapkan redha Allah. Kalau orang tak secara ke Tuhan, tak sih redha Tuhan, sebab tu dia tak ambil Nabi. Dia ambil siapa? Donald Trump. Sebagai contoh. Kalau hak puai pula ambil siapa? Lah ni Nilofa. Nilofa tu orang Kelantan. Tak usah berhasil lah demo kat Terengganu. Tapi noyak orang ambil contoh lagu tu. Kalau itu lagi siapa lagi sebut nama tu? Orang tak ambil Nabi. Sedangkan Nabi lah contoh yang terbaik. Dalam nego pun Nabi yang terbaik. Nak banding dengan Trump ni businessman kan, dulu ada program dia tu. Pecah orang berapa nama program TV kan dulu. Trump ni sebelum dia jadi presiden. Sebenarnya Nabi lah contoh peniaga yang terbaik. Lagu mana Nabi bawa harta Khadijah pergi nego siapa utuh berganda-ganda. Khadijah pun terkejut. Orang lain pergi nego untung tapi tidak serupa Muhammad. Muhammad ni untung berkali-kali ganda. Jual tak pelawak, tak nipu, barang tak molek, royak tak molek. Barang tak sempurna, royak tak sempurna. Barang cacat, royak cacat. Tapi untung berganda-ganda. Kita lah ni tubik dalam kepala otak kita, nego ni ustaz, kalau tak nipu tak kaya. Tidak gitu kita dengar kan. Ambo dia nak napa orang kecek lagu tu. Tapi kalau tak apa, masuk J lah kita nak bahasa-bahasa. Dia boleh kata kita ustaz lah ni kalau tak nipu tak kaya, tak untung nego. Siapa dia royak? Tak boleh. Tu nak royak pasal tak ambil Nabi ya. Buat contoh. Sedangkan Nabi ni nego dia, baca dalam hadis. Kalau barang tu punuh, kita kena royak. Barang ni punuh ni. Kita kena royak. Kalau orang nak beli juga, dia molek lah. Tapi kita kena royak. Dia panggil aib. Dalam Islam ni aib barang kena sebut. Ni setengah orang kita jual motel. Terah pocik motel apa mani. Dia ambil atas wi makan kita. Mani sungguh. Bitok 2 kilo, dia kokok balik bawah. Belakang parai sungguh. Dia tak ambil atas, dia ambil balik bawah. Kokok 2 kilo balik. Balik nyupuh kita. Tu dia lah gitu juga. Tok ni, dia stopok. Terah atas. Sedap kita makan.
Bila kita beli rupa bawah bunuh belakang. 10 butir beli sebutir mujur boleh makan. Hangpa pernah kena masa duk Kuala Lumpur. Allah tu gak mengepek kita nak serupa pun takut utuh rumah. Nak royak tu perangai kita. Hari ni beza tu. Nabi ni dia royak barang ni ada cacat ni. Kalau tu nak beli juga beli. Tu cara Nabi ni. Tapi untungnya berganda-ganda. Orang suka lagu. Kita hari tak percaya. Dulu di Kota Baru ada seorang mati dia. Dekat panggung Odia tu. Kalau ni jadi pejabat UMNO Kelantan. Dia ada kedai situ. Nama Mak Yusuf rasa nama. Ambo dah ingat. Ambo budak-budak. Allah dia ni nego pelik. Kalau ikut ilmu lah ni tak utuh nego dia. Tapi dia boleh hidup sampai dia mati kedai dia. Tak bergerak tak gapo. Tu pelik. Pelik ke apa? Mudah pasal. Dia royak barang dia berapa? Dia royak 5 riyal. Dia kata 3 riyal boleh. Bayar ambil lah dia. Tak kata banyak. 3 riyal pun dia jual. 4 riyal pun dia jual. Pas tengah orang tu pula nakal. Amo bayar pula dah. Tak apa. Dia tak tulis. Tak tulis kau satu. Pakai lock gitu. Kena hot juru kan? Minggu depan mak bayar hot tak juru. Pakai ilang dengan gitu. Tapi kedai dia siapa sudah tak mampu. Amo dia biasa duk beli. Dia jual ni alat stationery ni. Dakwah pen apa buku ada style lagu tu. Dekat dengan panggung dia masa tu. Soho dia ni di Kota Baru. Orang pelik belaka cara dia nego. Tapi pas dia mati tak kedai tak mampu. Patut dengan cara dia buat lagu tu kepeng kerak dah. Moga hak 5 riyal jual 3 riyal. Orang ambil tak mari bayar dia tak caw kau satu. Tapi nak ayat kerana betul dia tadi. Betul dia tu Tuhan beri berkat. Berkat. Dalam hidup kita ni agama ajar nombor 1 berkat. Sebab tu dalam hadis kan, kalau makan ni jatuh putih. Sebab kita tak tahu hak mana hak berkat. Kalau ada tinggal sikit habis. Nak ayat Nabi ajar kita dalam Islam ni ada berkah. Hari ni kita tak cara ke berkat. Kita kalau nego kita fikir nak untung. Untung tipu orang pun tak apa. Orang dulu ni lah ni ada lagi kalau orang tua-tua jual di pasar-pasar minggu tu kalau kita pergi dia tok stopok ni katalah gapo sayur ke gapo. Kita bayar tu dia ambil lain pula ambil lah dia kata buat tambah. Berkat tu dia nak berkat. Padahal dia jual tu murah tak mudah dah kita fikir dia nak hidup warna dengan dia jual. Tapi dia ambil lagi barang, lagi tambah lagi kita. Dia nak cari berkat. Orang dulu mengaji nak cari berkat. Dia bukan setakat cari ilmu, berkat. Ilmu ni banyak lagu mana kalau tak berkat jadi tolu. Tak soyak lah. Ngaji banyak mana pun cerita yang kalau tak ada berkat, hak tolu, hak tipu orang apa tak berkat belakang ngaji. Ilmu banyak, pandai komputer tapi tipu. Mula ada seorang mati tu kali nama dia Aman Shah. Masa ambo duk ngaji universiti. Dia kerja dengan Hak Hua Bank. Hak Hua Bank ni tak ada dah tutup. Mampu kaki dia. Dia ni kerja dengan masa tu orang tak pandai komputer lagi. Dia faham dah komputer. Dia curi pitih dalam akaun orang. Dia ambil sikit-sikit 20 sen sama 20 sen sama. Tapi kalau ada 1000 akaun 10,000 akaun banyak mana orang boleh ke dia? Orang tak sedar sebab 20 sen sama ni orang tak perasan dalam akaun. Tapi kerana dia mahir komputer, dia guna kepakaran dia ambil pitih pelanggan, customer. Cawangan dia ada cawangan lain bawa Hak Hua Bank. Boleh beli kereta Porsche, BMW, akhirnya pecah cerita kena igat. Igat siasat-siasat, pecah cerita rupa dia makan pitih pelanggan. Akhirnya masuk J, pecah kerja, akhir bank tu mampu ke dia. Hak Hua Bank tu tak ada dah. Zaman tu ada tahun 80 tu Hak Hua Bank cawangan dia di Jalan Raja Laut. Masa tu ambo duk ngaji universiti. Antara anak Melayu hak hebat. Masa tu orang tak reti komputer, dia hebat dah. Aman Shah nama dia Aman Shah. Soho ni kalau cek dalam internet berasa ada nama dia. Ani nak oyak bila tak berkat ilmu. Hebat bukan main lagi tapi tak berkat dia tipu makan pitih orang. Sebab tu dalam Islam orang dua-dua pun ngajar ustaz-ustaz kita pesan. Cari berkat. Kita ngaji ni cari berkat. Boleh jadi sikit ilmu kita, tapi berkat ada. Sebab tu kita tengok orang ngaji pondok. Orang ngaji pondok ni amat habis. CJ tak ada, gapo tak ada. Tapi kapung hidup masjid hidup surau kerana dia. Kalau tak ada orang pondok ni, siapa dia nak bel? Siapa dia nak jadi terima? Siapa dia nak jadi tak sehingati? Kan orang pondok. Kita tengok dekeh orang pondok ni. Muka CJ tak ada. Pakai kain sarung.
Buh kain sebar tak baru tu ya. Tapi balasoh kapung, surah kapung, masjid kapung, saya ngatik kan apa dia. Agak kau kita hamba tak erti nak jadi tak saya ngatik sore boleh. Kalau suruh hamba jadi tak saya kat 1 2 3 lah jawab dia. 1 2 3 la ilaha illallah la ilaha illallah. Akhir nak berhenti pun tak boleh. Mula ada cerita di Pasir Mah, tapi mati tak ada orang ni. Pergi ngatik rumah arwah ni. Betul lihat Tok Ime tak mari. Toseh tak mari. Tok Ime nak beruk gua-guana tak tahu mana tu tak mari. Jadi kaluk lah nak ngatik lah. Badi peko wasebeh. Peko kawet tu peko kau orang ni. Peko akhirnya waktu tak ada araf doa, dia ambil 1 2 3 la ilaha illallah la. Nak berhenti tak boleh. Rapat pukul 12 tuan rumah ni kelai kabuk dah. Biasa ngatik lama-lama sejak ya. Ni pukul 12 tak berhenti lagi. Gola sejuk dah. Akhir tuan rumah mampu lapu. Tuan rumah nak berik tak boleh berik, dia mampu lapu. Terkejut lapu berhenti ngatik. Allah Tuhan cerita. Berlaku sungguh ni. Di Kelantan. Muju amor kalau cepat, tidak malu pakai amor. Allah Tuhan tak ada arah. No ya, kita reti ya bukan gapo, bukan payah ngatik tapi dah tak reti. Tu cek molek kapo kalau mari tak saya ngatik cek ada lesen ke tak. Namanya tak reti ya. Tak makan gula lah kita. Allah tu aku pun salah habis pergi mari. Dia tak ada arah nak buat dah. Tepuk tangan tak berhenti juga. Kalau kata tepuk tangan ni orang berhenti lah. Dok akhir mampu lapu dok ala gelak. Terkejut kat lapu nyak. Baru boleh berhenti. Baru boleh makan gulaya. Oh parut ni saya lah kata. Nak cerita. Ni cerita betul. Amor mula tak percaya tapi betul sungguh. Masa tu orang cerita orang tu royak ni orang ni. Mati dah kali tak ada lah orang tu muka dia apa beromo tu. Muju amor tak ingat nama kalau amor sebut jangan ke dia. Ni royak contoh. Jadi tapi kerana berkat. Sebab tu orang ponok ni bila-bila kita nampak lekeh dia tapi berkat tu habis. Ilmu dia lagu tu ya ilmu dia tapi keberkatan. Kadang-kadang orang balik ni Mesir, balik Jordan, balik apa, nak suruh ngajar balasah pun tak boleh. Nak beri tazkirah pun tak boleh. Ada PhD. Tidak kata siapa-siapa tapi ada berlaku dalam masyarakat. Nak suruh pergi balasah, nak suruh hidup mengajar seminggu tak boleh. Pada dia tu gak MA nah, PhD nak bidan. Akhir hak tu lebah tak ada CJ juga pergi hidup masjid. Bidak pada tu nak ayat beza berkat dengan tak berkat ilmu. Kita nak fikir sebab tu kita orang Islam ni agama aja mencari keberkatan. Nego cari berkat, ilmu cari berkat, kerja buat cari berkat. Kalau kita duk fikir utuh saja, Allah parut Malaysia kita. Dan utuh-utuh ni pula kita tak pernah puas. Perangai manusia tak pernah puas. Boleh banyak ni nak lagi. Boleh banyak ni akhirnya sebab tu Nabi kata, manusia ni kalau Tuhan bui lembah Uhud atau bukit Uhud tu sebutir jadi mah. Wi ke dia. Nabi kata dari satu hadis, kalau Tuhan wi mah ni siapa besar dengan bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar tuan-tuan. Siapa-siapa biasa pergi buat haji, buat umrah tahulah. Besar bukit Uhud. Jadi dinding Madinah bukit Uhud ni. Sekat orang Mekah nak mari dinding dia bukit Uhud lah. Besar. Tapi Nabi kata kalau Tuhan bui ni satu sebesar gunung Uhud, jadi harta mah ke dia akan minta so lagi. Tu perangai manusia. Boleh banyak tu dia minta so pula. Mana tak genap. Dan Nabi kata tidak akan penuh perut Bani Adam ini kecuali dengan tanah. Nabi sebut dalam hadis, tak akan puas manusia dengan harta, dengan dunia ni kecuali buh tanah. Maksudnya mati. Baru mati dia tak minta apa-apa. Selagi dia hidup, dia nuk lah barang, tak pernah kena. Mati masuk, Nabi kata masuk tanah dalam mulut dia. Hatta mala'a fami bani Adam at-turaq. Sehingga penuhlah mulut anak Adam ni dengan tanah. Maksudnya mati. Orang Melayu kata tel lembih jilat cok. Biasa dengar kata itu, jamai budak-budak kan, tel lembih jilat cok. Mana matilah tu. Mati tu dia kata baru puas hati. Nak oyak perangai kita. Perangai kita manusia hamba sendiri tu barang jenis tak gendak semua. Boleh banyak ni nak lagi. Boleh banyak ni nak lagi. Tu masalah dia. Kaji ewi banyak ni tak cukup nak lagi. Gak bila nak cukup?
Kau tu dia orang yang ambil. Musim kopi kat tengah perangai-perangai lagu tu. Tu okey bagi dia pergi minta ke masjid pula. Tu bagai tu. Kadang-kadang boleh orang masjid pergi cari dengan tu okey. Tu okey tak boleh lagi masjid ya bui. Akhirnya penuh. Berah di rumah tak makan. Dah banyak di rumah tu. Dia duduk saklami ya. Saklami pula tua dah. Gigi tak berapa ada. Akhir penuh berah kan. Dinding 3-4 guni nak pakai masa mana. Muka dia tinggal saklami ya. Tapi tengok orang situ nak lagi. Nak lagi tu perangai. Musim banjir, musim kopi, temu lalu barang-barang lagu. Bukan nak kata siapa-siapa, tapi perhatilah dalam kampung. Perhati dalam kampung. Anak oyak tu perangai kita manusia. Tak penuh puah. Tak penuh genak. Sebab tu Nabi ajar kita ni ada sifat sederhana dalam hidup. Cari berkat dalam hidup. Bagi sikit pun kalau berkat, insya-Allah. Pok kita jamu kapung. Kambing seekor boleh makan sebutir kapung. Orang lain sembelih lembu seekor tak kena sekapung. Orang jamu kambing seekor. Mau kat mana wahara banyak dak. Kutik-kutik dalam gelak tegak ingat daging kambing kekeh-kekeh wahara. Tak apalah. Tapi nak royak kerana berkat, seekor kambing boleh jamu sebutir kapung. Orang sembelih lembu seekor tak cukup sebutir kapung. Berapa? Ilai lain lah daging tu. Kepala ilai, kaki ilai. Akhir tinggal tulis. Pasal keberkatan tak ada. Maka sebab tu kalau kita kecek bab agama, kita bawa cerita Nabi, kita faham molek sirah Nabi. Sebab tu kena kenal Nabi dengan molek. Faham ajaran dia supaya kita boleh bawa dalam hidup kita. Kita masing-masing tu masuk ambo lah. Kalau kita jadi pemimpin, lagu mana kita nak buat supaya Nabi buat jadi pemimpin. Kita tengok Nabi kan, orang saya ke dia tak paksa orang. Dia tak gapo tapi orang saya. Pok kita hari ni, pas zaman loni ni, kita kenal bila Nabi. Siapa dia ada pernah tengok Nabi? Kok mimpi duk asal tak seorang pun mimpi dengan Nabi. Dah. Kalau ada pun dia tak royak orang tapi duk rasa tak ada ni. Ambo tu aja mimpi jumpa Nabi. Dia kira. Tapi apa pas hari ni kita tak pernah kenal, tak pernah gapo, kita selawat molek-molek ada. Kita selawat molek-molek ada. Kalau kita fikir, apa yang mendorong kita selawat pada Nabi? Apabila orang sebut Nabi Muhammad, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Tak payah orang suruh, tak payah orang paksa. Apa? Tu bagai imej dan rasa ayat Tuhan tanah dalam hati kita. Ni nak ayat kehebatan Nabi. Kehebatan Nabi siapa mereka tu? Orang tak kenal batas hidup, tak boleh nak bayar rupa. Baca dalam hadis. Baca dalam Syama'il Tirmizi tentang Nabi. Tapi nak bayar tak boleh. Tapi siapa hari ni bila sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berebut kita baca. Macam boleh maulud pakat selawat pada dia. Faham bukan duk faham belaka tak ada dak. Hak tu baris letak pukul kada tak cara lah tu tapi nak ayat. Apa kita selawat tu? Tuhan dorong kita pasal keberkatan hak Nabi bawa. Kasih sayang kita walaupun kita tak kenal dia, hidup sampai hari ni. Dah akan sampai bila-bila. Dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Hak tu nak ayat istimewa sebagai pemimpin. Sebab Nabi ni dia bawa bagai comel. Pas dia jadi contoh. Dia tak suruh orang buat, dia sendiri buat. Dia suruh semaya tahajud, dia sendiri semaya tahajud. Dia suruh kita orang ni juru, dia sendiri juru. Nak suruh orang ni amanah, dia sendiri amanah. Nak suruh orang ni begini-begini, dia sendiri buat dulu. Kita boleh tengok berlaku dalam sifat Nabi. Hidup dia nampak dalam hadis. Kalau sebab tu kita bila kita mengaji hadis, kita jumpa ni barang-barang ni. Kita ni kadang-kadang pandai royak, paham kan kadang pandai royak ya dalam ceramah. Kalau kita buat tak tahu lagi lagu mana. Setengah orang tu kat ceramah, tu kat sedak, siapa orang teriuk, dia diri tak tahu ke mana. Dia sendirinya. Royak begini, buat tahajud, buat apa teriuk pangis tu kat dia. Dia diri tak bangun. Bangun malam bangun kecing. Acak kali pasal kecing mani. Kecing mani. Tapi dia sendiri tak buat. Ramai orang kata tu. Tapi Nabi ni dia buat sebab tu orang saya. Orang saya dia tidak kecek saja. Jadi kalau kita jadi pemimpin, kita jadi ayah, kita jadi pok orang tua orang pula gitu juga. Sebab tu nganuk ni cara paling kali kita baca dalam buku pun, nak suruh anak kita ni jadi kerja molek, kita kena buat hak kita suruh. Kadang-kadang kita suruh anak kita buat, kita tak buat. Ada setengah minta maaf dia. Sensitif sikit contoh. Maruh anak isap rokok. Ya dia tu mentah-mentah suruh anak dia beli rokok. Pergi mamak beli rokok aku habis. Pergi beli.
Tapi kalau anak Ishak pai napa lalu. Jangan Ishak okok, aku ayat dah kan. Jadi lagu mana anak nak dengar? Kita lari dia Ishak okok, kita Ishak okok. Tu orang Melayu kata suruh ketes, supaya ketes suruh anak jalan betul. Bukan nak marah orang Ishak okok. Tapi kalau nak Ishak okok jangan Ishak depan anak. Ni kat depan anak gini. Marah anak Ishak, anak dia ikut ayah dia. Nak, kalau tak turut ayah nak turut siapa? Anak kata turut ayah nak turut siapa? Kita marah tapi kita buat. Kita suruh anak pergi sembahyang Jumaat. Kita diri tak pergi. Kita dah ada main haji melalui kerik. Duduk dalam kedah contohnya lagu tu. Anak suruh kita pergi sembahyang Jumaat. Jadi benar-benar gini ni kena ambil iktibar. Bapa Nabi ni berkesan pasal dia buat. Contoh paling besar sebelum kita berhenti. Doktor dua suruh berhenti pukul 10. Boleh kok? Tuan-tuan nak tunggu? Boleh tunggu tak? Tapi hamba nak balik. Dia pun nak tunggulah. Contoh ni, waktu apa ni? Waktu perjanjian Hudaybiyah. Cerita dia. Bila Nabi nak pergi masuk Mekah tak boleh. Nak pergi buat haji kan 1 tahun tu, tahun yang ke-10 Hijrah. Pakai ihram siap ke apa semua, orang Arab tak benar. Berhenti di satu tempat nama Hudaybiyah. Bincang akhirnya Nabi setuju. Tahun ni kita balik dulu. Tahun depan baru pergi buat haji. Berhenti situ tahun tu. Tak pergi buat haji. Lepas tu ada beberapa syarat. Jadi sahabat-sahabat ni tak puas hati dengan Nabi. Dia kata, berat sebelah Nabi ni buat perjanjian. Untung buat kapin ni. Kita mari jauh-jauh gini mau lalu, nak buat haji tak boleh. Pas dia sedap boleh. Kita kena balik saja. Pakak kecek tak puas hati. Nabi arah supaya semua bertahallul. Moga tak boleh buat haji kan? Tahallul lah. Tahallul ni kena buka kain ihram, lepas tu kena cukup kepala. Sore habuk tak buat. Sahabat Nabi tak buat bodoh gitu. Nabi masuk dalam kemah dia bober. Kalau kita bahasa kita bober. Allah dia kata puak-puak ni cakap aku royak lah. Suruh tahallul. Tak saya tahallul. Masa tu siapa isteri Nabi? Ummu Salamah kau tak silap. Kau saudah rasa Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, Nabi ni ada 9 bini kan. Dia nak pergi mana-mana dia cabut undi. Jatuh giliran siapa dia bawa tu. Ngundi lagu tu. Jadi hamba ajar pada orang bini lebih seorang ni kena ngundi bila-bila nak pergi mana-mana. Jangan dia bawa orang muda semua. Ngundi. Jadi Nabi ni bawa. Jadi bini dia Ummu Salamah ni tua, umur dia lebih pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah tak usah rusi lah. Demo tu tak usah turut pun. Nabi panggil tukar cukup, pergi duduk depan kemah, Nabi sendiri cukup. Nabi sendiri buka kain ihram, cukup. Tak usah duduk beleber dia kata. Nabi pun tubik. Panggil tukar cukup mari, duduk kalau kita duduk atas kuda. Duduk cokoh atas kuda, kawan tu cukup kepala. Bila sahabat tengok Nabi cukup kepala, berebut pakat cukup kepala. Sebelum pada tu suruh tak buat. Tak cakap royak buat bodoh berlaku nak marah. Tapi bila tengok Nabi duk cokoh cukup kepala, hak lain pun mung dicari tukar cukup, akhir semua cukup kepala belaka, tahallul belaka. Selesai cerita. Nak royak contoh. Dia buat dulu baru orang boleh turun. Sebab kita kadang-kadang ada benda kita royak, orang tak boleh buat. Orang tak buat. Tapi kalau kita sendiri buat, orang tengok kita buat, orang akan buat. Tu mudah nak suruh kita faham. Jadi bila jadi ketua, kita jadi ayah, jadi pemimpin, ketua kampung, gapo kau tak kira kau, kita kena buat dulu jadi contoh kepada orang baru. Barulah mudah siapa bagi hak kita beroyak. Tu nak ayat pentingnya. Jadilah antara benda-benda besar yang masbuk, banyak lagi sebenarnya kalau nak sebut, tapi kerana masa kita ni dah 8.30 dah. Demo tak apalah duduk sini, hamba nak balik. Kalau hamba duduk sini boleh pergi sampai pukul 10. Jadi kalau nak cerita cerita Nabi ni 2-3 jam, panjang cerita Nabi dah banyak pengajar. Dalam kitab dia terlalu banyak. Kalau kita nak ambil sosok tu memang 2-3 jam tak cukup. Dan menarik, cerita ni sedap. Kisah Nabi ni macam-macam, dengan gitulah, dengan orang tu, dengan orang ni, kita boleh ambil belakang. Sebab tu kita orang Islam ni kalau boleh kena memahami sirah dengan baik. Kita ni tak cara ke sirah. Tak cara ke sirah. Kita duk ngaji fardu ain. Setengah-setengah masjid sampai 3 malam seminggu fardu ain. Ngaji bagi tulut fardu ain. Hak duk dengar pula umur 60. Umur 70. Hak puanya. Belajar pula bab hik, bab nipah. Dia mati hik lama dah. Hik putus dah. Nipah pun dah umur 70. Hik nipah apa lagi?
Duk ngaji juga hik ni pah. Pahak jatuh pula tak rajin mari hik. Ngaji bahik tu kat siapa? Lacar bahik dia tak rajin mari hik sekali abu. Nak balik ngajar bini umur 70. Mari hik bila? Ni nak ayat tak kena kita. Susung tu tak kena. Bukan kata tak boleh ngaji pada ain. Tapi biar ada barang lagi kita kena ngaji sirah Nabi. Sirah Nabi ni jarang benar masjid ngajar. Ambo suka kalau berhenti mana-mana masjid, ambo kita tengok dinding jadual kelas dia. Ambo besok mau pergi masjid mana-mana pun kalau berhenti mayang, tu antara benar ambo kita. Gapo dia ngajar. 90% masjid ni ambo tengok tak ngajar sirah. Ngajar padu ain, ngajar tafsir hadis alhamdulillah lah. Tapi sirah 90% tak ada. Sedangkan sirah ni antara benda yang penting. Kalau kita faham sirah Nabi, kita lebih mudah faham agama. Sebab Nabi ni dia menterjemahkan ajaran agama dalam hidup dia. Hadis sendiri kalau kita faham sirah, kita mudah faham hadis. Tafsir lah kita kalau faham sirah mudah nampak lalu. Tapi kalau kita sirah pun kita tak ngaji, tak tahu cerita, kita tak boleh kait. Tak boleh kait. Dan ini kelemahan yang selalu sebut supaya kita boleh pakai-pakai beki. Kalau tak ada juga ngajar kita baca sendiri. Beli buk, kau mudah-mudah tu baca sirah. Dulu sahur, kalangan kampung kita sirah Nurul Yakin. Kitab Nurul Yakin, khulasah Nurul Yakin. Kitab Nurul Yakin ni antara kitab sirah yang mudah. Yang banyak ke masa tu orang ngajar. Tapi lah ni boleh kata tak ada orang ngajar sirah. Tu antara masalah yang kita kena pakai beki. Sepenuh dengan makhluk ni, kita cuba tingkatkan ilmu dan kepahaman kita terhadap sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia menjadi contoh dan tauladan yang sempurna dan hidup dalam kehidupan kita orang beriman supaya penghayatan maulid Rasul ni akan menjadi lebih baik dari diri kita pada masa yang akan datang. Jadi hamba sebuti padalah setakat tu untuk malam ni, mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada pihak Tahfiz An-Nur, terutamanya yang berbahagia Dr. Ridwan Muhammad Nur, tuan-tuan dan puan-puan semua. Mohon minta maaf kalau ada bahasa yang terkasar dalam penyampaian pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita meneruskan kehidupan sebagai orang beriman yang berkualiti, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya man kafana an kulli syai, ikfina syarral amrad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya man kafana an kulli syai, ikshif annal balaa wal waba. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya man kafana an kulli syai, anzil alaina ar-rahmata wad dawa. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah lepas ini kita semua Isyak kita selawat sekali lagi.